Kat rumah ke? Haa lah, kat rumah takkan lah kat masjid. Kat rumah. Sekejap saya nak cari remote. Remote aircon kalau tak ada, tak apalah. Tengok. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Okey dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 38 orang. Azman baru masuk, Azman. Ahlan wa sahlan Azman. Ustaz kau nak ke tak den ni? Tanya je siapa tak tahu. Terus Aril. Waalaikumsalam Aril. Sihat Aril Terima kasih Aril sudi hadir. Pagi ni Rel, kita nak sembang-sembang, bukan sembang-sembang kosong. Bukan sembang-sembang nak kosong. Bukan sembang-sembang kosong. Kita nak sembang pasal benda yang dihadapi, dialami oleh setiap orang. Iaitu apa? Okey, kita mula dah, tak nak buang masa dah. Masa itu mas, wal asri innal insana lafi khusrin. Waktu manusia itu senantiasa dalam kerugian. Kita ni banyak buang masa. Banyak buang masa kita. Apa makna banyak buang masa? Masa kita banyak digunakan, dibelanjakan kepada perkara-perkara yang tidak mendatangkan pahala. Jadi rugilah kita. Umur kita ni bukannya banyak sangat macam umat dulu-dulu beribu tahun, beratus tahun. Umat Nabi Muhammad SAW ni, kalau yang paling tinggi pun 60 lebih, 70 lebih. Macam kita ni, ramai je yang mati-mati muda-muda kan. Ramai je yang muda-muda dah mati. Ramai je muda-muda yang dah meninggal dunia. Kita tak mustahil. Mati tu tak nanti sakit, tak nanti tua, tak nanti kemalangan, tak nanti apa-apa pun. Bila sampai waktu ajal, sampai matilah kita. Jadi pagi ni mari kita sembang-sembang kan. Mari kita sembang-sembang sahabat. Mari kita sembang-sembang. Sambil sahabat-sahabat boleh cuci mata tu. Kat dalam beg tu. Kita dengarkan benda ni. Aqabah awa'iq. Al-awa'iq. Benda ni kita lalui sahabat. Benda ni kita semua lalui. Ni 45 orang. Garanti tak ada seorang pun yang tak lalu. 47 orang. Tak ada seorang pun yang tak lalu benda ni. Tak ada seorang pun yang tak lalu benda ni. Perkara yang kita nak sembangkan pagi ni. Iaitu apa? Penghalang, pengganggu di dalam melakukan ibadat. Kita ni tahu ibadat ni penting. Kadang-kadang kita rasa cemburu tengok orang tu boleh beribadat, boleh mengaji, boleh sembahyang, boleh baca Quran, boleh tutup aurat, boleh berqiyamul lail, boleh berpuasa, boleh bersedekah, tapi kita hanya nampak tapi kita tak mampu nak buat. Kan? Sahabat. Kan? Saya jawab, kan ke takkan? Kan ke takkan, sahabat? Tap screen. Kasih 10M. Kasih lawan kasih lawan apa live yang lagu-lagu tu, yang joget-joget ke, yang maksiat-maksiat tu, beribu-ribu dia punya like dia. Kita kasih pecah sikit. Kasih up sikit. Bantu. Agama ni sentiasa tinggi, jangan direndah-rendahkan. Pakat-pakat jari tu, tokan tak apa, seliuh, tukar jari yang ni pula, tukar jari ni pula, jari telunjuk pula, tap. Apa itu? Kalau tak boleh pakai jari kaki kau. Kita kasih lawan tu, live yang lagu-lagu tu. Ini majlis ilmu sahabat, majlis ilmu ni. Sahabat, percaya tak kalau saya cakap sekarang ni dalam room yang saya live dalam satu kumpulan yang lagu, yang mana di dalam tu dihadiri oleh orang yang
yang memiliki pangkat jawatan yang tinggi di atas dunia tidak dapat menandingi kehebatan, kelebihan, kemuliaan yang sahabat-sahabat sedang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ni. Percayalah, tidak ada suatu perhimpunan di atas muka bumi ini yang terlebih afdal daripada perhimpunan yang di dalamnya disebutkan tentang ibadat, tentang Allah, tentang akhirat. Maka bertuahlah sahabat-sahabat yang dijemput oleh Allah. Tap screen, share biar kawan-kawan kita bawa masuk, tak apa, dia tak nak bawa masuk, biar disinggah sekejap pun tak apa, mudah-mudahan dapat berkah majlis ilmu. Besok jadi saksi, besok tercatat dalam kitab amalnya satu hari, pada hari Jumaat tahun sekian pukul 11 pada pukul 11 kau pernah singgah di dalam majlis ilmu. Jangan main-main sahabat, jangan main-main. Ingat Allah sia-siakan ke? Allah tak sia-siakan sahabat. Sekecil apa pun amalan yang kita buat, Allah tak akan lupa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nanti kita akan nampak, dia akan jumpa nanti di hari kiamat. Ini pahala apa pula ni mana datang pahala ni? Tiba-tiba dia dapat tahu inilah pahala waktu dia dulu tersinggah dalam kuliah, dalam live Tok Pakir. Rupa-rupanya dia tersinggah dalam taman syurga, taman ilmu. Di situlah nanti dia menyesal, kalau beginilah hebat balasannya, lebih baik aku duduk lama-lama dalam dalam program tu. Lebih baik aku singgah duduk lama-lama. Kalau dah sebentar 10 saat aku duduk dalam tersinggah di dalam kuliah-kuliah agama itu pun dah begini hebat dahsyat balasan daripada Allah. Cuba bayangkan yang dapat ikut daripada awal hingga akhir. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallahu ahsanul khaliqin. Maha pengasih, penyayang, pemurahnya lah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang duduk dalam ni bukan saja-saja sahabat. Semua ni dengan iradat Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang menentukan live ni berada di depan mata sahabat. Bukan berlaku dengan kebetulan, tidak. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Kita dah belajar dah akidah. Tidak berlaku sesuatu perkara sengaja ataupun tidak perasan, ataupun tidak suka, ataupun tidak, melainkan perkara itu telah dikehendaki oleh Allah. Bila Allah kehendak yang kita ni akan tersinggah dalam majlis ilmu, dalam taman syurga, kita akan disinggahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak minta nak duduk dalam kuliah pagi ni, tak minta supaya keluar live di skrin handphone kita pagi ni, tiba-tiba tak ada FYP yang lalu dekat kita punya Allahumma salli Muhammad kuliah-kuliah agama pada handphone kita, tapi benda tu berlaku juga, terjadi juga. Sebenarnya Allah Ta'ala kehendak dah nak suruh kita ni agar kita mendapat manfaat dan keberkahan berada di dalam majlis zikir, majlis ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betapa pengasih, penyayang, pemurahnya lah Allah Subhanahu wa taala kat tadi kita sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, jom kita baca dah. Lama kan jadi macam jadi yang macam dekat Endon tu nak makan nak makan cili dengan apa, mangga dengan cili. Dia cakap nak makan, kita bila nak makan ni letak kat mulut dia sembang lagi. Terima kasih yang bagi lai murah rezeki. Okay, bagi lai lagi. Saya nak makan ni, nak makan dia sembang lagi sampai kesudah tak makan. Macam-macam dia orang menghiburkan. Mudah-mudahan Allah bagi pahala lah kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita muslimin yang di sana, kita maklum di sana ekonomi mereka macam mana. Tapi mereka tak mencuri, mereka buat macam tu usaha nak menghiburkan hati orang lain. Mudah-mudahan ada rezeki yang Allah bagi pada mereka. Kita sangka baik, insya-Allah. Okey. Bermula Aqabah yang ketiga. Ni sebenarnya kita dah langkau cerita ni. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, kita nak sembang supaya kita boleh dengar, supaya kita boleh rasakan, lah benda ni aku alami lah. Lah betul lah benda ni aku alami lah. Jadi kita sembang pagi ni. Bermula Aqabah yang ketiga, iaitu Aqabah awal. Itu Aqabah awal. Kan ibadat dengan sebenar-benarnya. Untuk melakukan ibadat dengan sebenar-benarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cergas.
Salam cergas. Baik. Sahabat, kita ni kadang-kadang kita nak buat ibadat. Kita nak buat ibadat tapi tak sempurna. Sebab apa? Kerana ada penghalang. Ada penghalang, sahabat. Jangan kita tak tahu, sahabat. Ada penghalang, sahabat. Ada penghalang dalam ibadat, sahabat. Kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, para muhibbin, sadar ataupun tidak, tap skrin, sahabat, bagi 200M. Tak mustahil kan? Tak mustahil. Tap tu dengan niat nak memasyhurkan majlis ilmu, bukan memasyhurkan saya. Sahabat, tap skrin, share tu niat nak memakmurkan, nak memasyhurkan majlis ilmu yang baik, yang benar, bukan nak memasyhurkan saya. Mudah-mudahan lagi meratai manfaatnya, insya-Allah. Kemudian lazim atamu, wahai orang yang menuntut ibadat. Kitalah lazim olehmu, wahai orang yang menuntut ibadat. Wahai kawan-kawan yang nak menuntut ibadat, wahai kawan-kawan yang nak buat ibadat. Wahai kawan-kawan semua ni, kawan-kawan semua 53 orang, 54 orang ni, kita semua ni yang nak buat ibadat, sahabat. Kita semua ni nak buat ibadat. Kita semua ni nak beribadat. Pembohong takkan ada orang yang tak nak buat ibadat. Semua nak buat ibadat. Semua nak buat baik, semua nak buat ibadat. Semua nak buat baik, semua nak buat ibadat, sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, bila kita nak sebut pasal ibadat ni saja, sama ada ibadat tu sebesar mana, ataupun sederhana mana, ataupun sekecil mana, ataupun ibadat yang bangsa hati, ibadat yang bangsa rohani, ibadat yang bangsa qalbi, sudah tentu kita akan bertemu dengan penghalang. Kita akan jumpa penghalangnya, sahabat. Maksudnya penghalang ni kita tak dapat tidak kena, kalau kita nak lalu sesuatu jalan, kalau ada penghalang kita kena buang. Kita kena buang, kita kena angkat, buang penghalang tu, baru kita boleh meneruskan perjalanan ibadat. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menerangkan kepada kita, dalam ibadat ni ada penghalang. Ini dah di antara sebab banyak di antara manusia yang tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sampai tujuan ibadat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak membuang penghalang tadi. Tidak membuang penghalang tadi tu. Jadi macam mana kita nak sampai ke sesuatu destinasi, nak sampai ke sesuatu lokasi, kalau penghalang-penghalang yang ada di hadapan kita ni kita tidak buang ataupun kita tidak melepaskan diri. Sampai mati pun, sampai mati kita tak akan sampai maksud ibadat. Yang pertama-tama sekali kita kena fikir apa maksud dan tujuan kita beribadat. Sahabat, tolong komen sikit, sahabat. Mari kita berinteraksi. Ada apa? Allahumma salli, komunikasi 2 hala, 3 hala, 4 hala, 5 hala, 10 hala, berhala-hala. Apa tujuan kita ibadat? Komen. Walaupun yang dah tahu tak apa, komen. Apa tujuan kita beribadat? Komen sikit. Jangan malah-malah. Apa tujuan kita beribadat? Two-way communication. Oh, cergas. Cakap orang putih cergas. Tergeliat lidah aku cergas. Untuk mendapatkan redha Allah, memperbaiki kesilapan. Betul? Lagi. Apa tujuan kita ibadat? Komen. Alah, tolonglah komen. Malu lah dengan tu, geng-geng nak grupkan akaun tu. Komen, bukan main gajin komen. Berdesup-desup komen masuk. Ini komen sahabat ni pahala, sahabat. Ingat main-main Oi. Ingat main-main Ingat main-main ke? Kita bukan nak main-main ni. Tujuan nak baiki diri, lagi-lagi nak dapatkan balasan syurga Allah lagi. Tujuan ibadat jangan. Kita diciptakan untuk beribadat lagi, menjadi hamba yang diterima dunia akhirat lagi, mematuhi perintah lagi, tujuan untuk ilmu lagi. Lagi. Betul-betul semua komen tu betul. Rasa kasih sayang Allah lagi komen. Jangan malu, jangan segan. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan tuku besar. Tuhan suruh ibadat. Betul? Lagi. Laju pula dah. Payah nak baca pula dah. Lagi. Laju. Komen. Apa tujuan kita ibadat? Nak dapat rahmat dan redha Allah. Betul. Betul. Susuraya betul. Untuk masuk syurga betul. Betul. Lagi. Jangan kita tak tahu kita beribadat apa tujuan. Supaya tidak diazab, betul?
Nak nyatakan rasa syukur pada Allah. Betul? Lagi. Ni orang tu je berbalik komen. Orang lain mana? Pengabdian diri sebagai seorang hamba. Tak nak masuk neraka. Betul? Ada yang tak nak komen, takut riak. Jangan. Tambah bekalan untuk bertemu. Okey, lagi. Ni semua jawapan sahabat. Semua betul. Tak ada yang salah ni. Kewajipan kita sebagai hamba. Supaya dapat redha Allah. Dia komen. Agar hidup berkat dunia akhirat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala yang Maha Mencipta lagi. Betul. Lagi. Kita nak dengar komen-komen yang lain daripada sahabat. Nak menyatakan kita ni beribadat serta kita ni tahu tujuan. Penting sahabat. Kalau kita nak pergi sesuatu destinasi, kita tak ada tujuan. Kalau dalam masalah sembahyang jamak qasar kan, semua di atas. Itu dah malas dia tu. Jangan pemalas Susu Raya untuk menjadikan hamba yang soleh, untuk Allah sayang. Komen ni tap untuk semua di atas tu pemalas punya jawapan. Untuk ikut aturan dan undang-undang Allah. Betul? Lagi. Kita kalau nak masalah kalau kita berjalan sejauh mana pun, kalau tak ada tujuan, tak tahu matlamat mana nak pergi, tak boleh sembahyang jamak qasar. Tak boleh sembahyang jamak qasar sahabat. Kita nak pergi musafir walaupun 1000 kilometer sekalipun, 2000 kilometer sekalipun, tapi kita tak ada niat, tak tahu tujuan. Orang tanya kita, Mamat ni kau dengan beg-beg banyak ni, bagasi-bagasi ni, satu lori ni kau nak pergi mana? Dia kata, aku tak tahulah, tengoklah mana nanti lori ni, mana bah ni berhenti, situlah tempat aku nak musafir. Tak sah kita nak buat ibadat macam tu. Tak sah kita nak buat sembahyang jamak qasar situ sahabat. Nak tambah pahala. Betul? Baik. Lagi. Mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Betul. Jangan malu, jangan segan. Orang nak kata apa, lantak piyah. Kita nak belajar. Kita nak ulang kaji pelajaran. Ni nak ulang kaji sahabat. Biar kita ingatkan balik tujuan dan kenapa kita ni beribadat. Yang kita nak buat baik sangat tu kenapa? Yang kita nak buat baik sangat tu kenapa? Kalau yang isteri nak buat baik sangat dengan suami tu kenapa? Yang suami nak buat baik kepada isteri tu buat apa? Yang kita tu buat baik kepada mak bapak tu kenapa? Apa tujuan? Boleh je kalau kita nak derhaka pada mak bapak kita, tapi kenapa kita pilih untuk taat? Boleh je nak cari rezeki yang haram, yang syubhat atas dunia ni, kenapa kita cari yang halal? Boleh je kita nak keluar rumah, nak dedah aurat, nak tayang body kita, boleh, tapi kenapa kita tutup? Apa tujuan? Apa matlamat? Apa tujuan sahabat? Ni, sahabat-sahabat duduk dalam majlis ilmu ni, apa tujuan? Dengan kuliah ni, apa tujuan? Jadi semua jawapan di atas tadi tu. Semua jawapan di atas tadi adalah benar. Betul. Semua jawapan di atas adalah jawapan yang benar. Jangan lupa hidup kita untuk bila. Betul Tamizi. Okey. Jadi semua jawapan di atas tu benar. Benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan benar semua. Lulus. Alhamdulillah. Benar. Akan tetapi jaga-jaga. Akan tetapi sahabat, untuk nak mendapatkan apa yang sahabat-sahabat semua type kat komen tu tadi tu, nak berjaya dunia akhirat, nak dapat pahala, nak masuk syurga, nak jauhkan daripada azab neraka Allah, nak redha Allah, nak Allah sayang, nak banyak pahala, nak mendapatkan redha Allah Ta'ala, apa lagi tadi? Macam-macam kan. Jadi semua komen sahabat tu ikhlas. Lagi baik, ketahui tak sahabat, kita tidak akan dapat, kawan-kawan, saya dan kawan-kawan semua tak akan dapat apa yang kita komen tadi tu, melainkan kita kena melepaskan diri kita daripada penghalang ni. Penghalang ni pasti akan datang setiap kali kita berbuat ibadat dengan niat yang macam tu. Yang nak dapat pahala pun jumpa penghalang, yang nak redha Allah pun jumpa penghalang, yang nak tambah pahala pun jumpa penghalang, yang nak selamatkan diri daripada azab neraka Allah pun akan jumpa penghalang, nak masuk dalam syurga Allah pun akan jumpa penghalang-penghalang ibadat, pengganggu ibadat. Jadi sekarang ni sahabat, terima kasih kalau ada yang buying tu makna Melayunya apa, beli. Terima kasihlah. Baik, jadi macam mana untuk kita nak sampai kepada tujuan dan matlamat kita tadi, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, yang saya sayang sekalian kerana Allah dan Rasul. Macam mana kita nak sampai kepada matlamat ibadat kita kalau kita tak sanggup nak melalui penghalang? Sekarang ni kita kena kenal penghalang tu yang mana. Apa yang menjadi penghalang dalam ibadat ni sahabat? Kita kena tahu, kita kena sedar.
Kita kena cam dia, apa benda yang menghalang aku dalam ibadat ni, apa benda sebenarnya. Kita kena tahu sahabat. Macam mana kita nak mengelakkan diri daripada penghalang-penghalang tadi, kalau penghalang tu sendiri pun kita tak kenal. Kalau penghalang jalan raya, kita tahulah tiang ke, pokok tumbang ke, itu kita tahu. Penyangat ke, penyamun ke, perompak ke, peragut ke, itu penghalang. Tapi masalah ni dalam ibadat ni, Waalaikumsalam warahmatullahi, mi perlis. Yang menjadi penghalang pada diri kita nak buat ibadat dengan sebenar. Sahabat, bukan saya nak cakap buat ibadat saja, buat ibadat dengan sebenar, sehingga sahabat-sahabat sampai kepada maksud yang sahabat-sahabat tulis tadi. Nak dapat pahala, nak redha Allah, nak banyak pahala, nak jauh daripada azab dan sebagainya. Jadi nak pergi ke situ, kita akan jumpa penghalang ni, dan penghalang ni bukan sedikit sahabat. Kita dah kenal ke belum? Kita dah tahu ke belum? Kita dah faham ke belum siapa yang menjadi penghalang sebenarnya dalam ibadat kita ni sahabat? Kita dah tahu ke belum? Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak lepaskan diri kita? Macam mana kita nak lepaskan diri kita? Kalau tak nak lepaskan diri kita, kita tak akan sampai maksud. Kalau kawan-kawan semua, kalau kawan-kawan semua yang dah komen tadi, tujuan dan maksud ibadat nak dapat pahala Allah, redha dan sebagainya, macam mana nak dapat benda tu kalau kita tak lepaskan diri kita daripada penghalang-penghalang ni? Sahabat, oi, jangan tidur. Sahabat. Tengok dia sikit orang panggil hoi. Kan saya syok sendiri yang rupanya dia online, dia on live, dia entah apa mana dia buat lah, tak tahu. Oh, tak tidur mencatat. Bagus-bagus. Masya Allah, tabarakallah. Pegang cangkul. Ada. Alhamdulillah. Letih puasa tu. Ya juga Mi. Sangka baiklah Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah wa ahsanul khaliqin. Allah nampak kalau tidur. Masya Allah. Benar-benar. Betul? Okey. Terus lagi. Jadi sekarang ni kita dah tahu. Yang pertama, kita dah tahu maksud kita ibadat. Masing-masing kita dah tahu dah tadi. Maksud kita buat ibadat, buat baik lah. Makna buat baik. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang tu. Makna buat ibadat lah tu. Jadi maksud dia, nak Allah kasih, nak Allah redha, nak Allah sayang, nak pahala, nak syurga, nak selamatkan diri pada azab Allah, nak senang mati, nak bawa bekal mati. Jadi benda-benda ni semua kita takkan dapat perolehi seandainya kita tidak akan sanggup melepaskan diri kita daripada penghalang-penghalang tadi. Percayalah sahabat, bukan saya yang cakap ni, Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang menyatakan, yang menerangkan kepada kita. Jadi kita kena dengarlah cakap orang alim ni, kena dengarlah alim ulama, pesanan alim ulama, orang yang dah berjaya orang yang berjaya dunia dan akhirat, orang yang masyhur dengan kesolehan ketakwaannya. Jadi kita kena percaya sahabat. Kita jangan sombong dengan alim ulama. Kita dengar nasihat mereka. Ya, dalam bab-bab dunia kita pandai, kita alim, kita tahu, kita mahir selok belok tipu daya dunia. Tipu daya nak jadi orang kaya macam mana, orang kaya boleh jadi gagal sebab apa, itu kita pandai. Macam mana nak cari rezeki lebih, itu kita pandai. Tapi dalam masalah ibadat, dalam masalah akhirat ni, tolonglah buang keegoan kita. Tolonglah buang keegoan kita, mengaku yang kita ni memang benar-benar tak tahu, tak reti, tak faham. Tak nampak bagaimana perjalanan akhirat yang sebenar-benarnya yang akan menyampaikan kita kepada maksud dan tujuan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala katanya, kemudian lazim atamu, hai orang yang menuntut ibadat, telah memberi taufik. Ini doa daripada dia, mudah-mudahan memberi taufik oleh Allah Ta'ala akan kamu dan akan kami dengan menolak akan awaik ini. Amin ya rabbal alamin. Aminkan doa ni. Aminkan doa ni. Ini doa daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala untuk kita semua. Apa doa dia? Dia minta, ya Allah, berikanlah kami ini pertolongan taufik, agar kami ini semua, ya Allah, yang nak beribadat dengan niat-niat tadi tu, dapat melepaskan diri, menyelamatkan diri daripada benda-benda yang menghalang ibadat kami ni, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini berkat hari Jumaat, berkat Muharram, berkat satu Muharram ni, aminkan doa ni, mudah-mudahan ya Allah, bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir walillah, bil barakah wal karamah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, bil barakah wal karamah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridullah, ya Allah. Iqdi hajatina, ya Allah, kabulkan doa kami. Kabulkan doa kami, ya Allah, dengan berkat hari Jumaat ini, ya Allah. Kabulkan doa kami dengan berkat ibu bapa kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk menolak penghalang ni, untuk membuang penghalang ni, supaya kita sampai kepada matlamat ibadat kita, supaya kita sampai kepada matlamat ibadat kita, insya-Allah sahabat. Sebab Allahumma salli ala Muhammad, hingga betul supaya kita dapat menegahkan, menolak
kenapa nak kena tolak ni? Kenapa nak kena tolak penghalang-penghalang ni sahabat? Para muhibbin, para pecinta ilmu sekalian, yakni akan yang menegakkan ibadat hingga betul, yakni tetap ibadatmu. Di antara sebabnya kenapa kita nak kena melepaskan diri, menolak akan segala perkara yang menghalang ini, supaya kita dapat beribadat dengan tetap. Supaya kita boleh beribadat dengan tetap, dengan istiqamah. Maknanya kalau kita nak menjadi penuntut ilmu, kita akan istiqamah dalam menuntut ilmu. Kita tak boleh menjadi penuntut ilmu yang istiqamah. Makna istiqamah ni makna tetap. Kita tak boleh nak menjadi penuntut ilmu yang tetap, yang istiqamah, yang sentiasa hadir, yang sentiasa ikuti. Kita takkan dapat benda-benda macam ni. Nak istiqamah sembahyang, nak istiqamah wirid, nak istiqamah baca Quran. Oh, bukan senang sahabat, bukan senang benda ni sahabat. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-istiqamatu afdal min alfi karamatin. Maknanya istiqamah itu lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat daripada 1000 karamah, 1000 perkara-perkara pelik yang berlaku di sisi para kekasih-kekasih Allah. Itu tidak boleh menandingi kemuliaan, kehebatan istiqamah. Oh, bukan senang sahabat nak istiqamah, bukan senang sahabat. Cakap senanglah. Kita nak baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nak baca tasbih, tahmid, tahlil lepas solat. Oh, tak boleh nak istiqamah, mesti nak tinggal. Mesti nak tinggal, nak duduk dalam kuliah tiap hari, mesti tinggal, mesti kantoi. Sebab apa? Tadi sebab yang kita nak kejar istiqamah ni benda yang lebih dahsyat daripada 1000 karamah lagi. Kalau nak bandingkan, seseorang waliullah itu diberi kemuliaan oleh Allah, dia boleh berjalan atas air, dia boleh terbang atas udara, dia boleh pergi ke satu tempat dengan mudah, dengan tidak dengan cepat, dengan segera, dengan kekuasaan Allah. Makna tak boleh nak lawan istiqamah tu, nak menjadi suami yang bertakwa. Payah nak istiqamah jadi suami yang baik. Payah nak jadi isteri yang sentiasa taat dengan suami. Payah nak istiqamah. Ada je kadang kita nak melawan, ada je kadang kita nak membangkang, ada je kadang kita nak buat hal. Nak istiqamah dalam taat tu tadi, tu yang payahnya. Sebab ia adalah sebesar-besar karamah, setinggi-tinggi, semulia-mulia. Karamah. Nak buat taat pada mak ayah kita, nak khidmat pada mak ayah kita. Payah nak istiqamah. Kadang dalam kita buat baik, kita lawan juga dia. Allahu Akbar. Dengan suami dalam nak taat kadang kita derhaka pada suami kita, tengking suami kita, tinggikan suara pada suami kita, tunjukkan masa muka kita pada suami kita. Jadi nak istiqamah tu payah. Kalau suami pula nak istiqamah khidmat ataupun nak mencari nafkah, menunaikan tanggungjawab kepada isteri dan anak-anak dia, nak istiqamah jalankan tanggungjawab, tak dapat juga. Na'udzubillah min zalik. Baca istiqamah, baca al-muqja yang lain tu ada masa lepas juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab apa tu? Semuanya sebab penghalang tadi. Penghalang tadi. Yakni makna kalau sesiapa yang boleh tolak penghalang-penghalang ni, insya-Allah dia akan dapat tetap dalam ibadat dia. Dia akan dapat tetap dalam ibadat dia. Jadi masalah nak menolakkan benda yang menghalang ibadat ni suatu benda yang sangat penting. Yang sangat penting, bukan benda main-main, sangat penting. Makna kalau kita tak tolak, tak sanggup nak tolak, malas nak tolak, takkan dapat ibadat yang sebenar-benar. Jadi macam mananya kita nak mati ni. Macam mana kita nak mati ni? Jangan lupa tunjuk-tunjuk sikit kan, kena violation pula. Jangan lupa ni, tengok kat bawah-bawah beg kuning tu ada ni. Yang nak belajar-belajar bakar bukhar boleh. Kena tengok sebab tunjukkan katanya violation lagi. Okey, yakni tetap ibadatmu, dan sebenarnya telah kami sebutkan dia bahawa sebenarnya yang menegahkan betul ibadat itu ada 4 sahabat. Ini yang besar sahabat. Sahabat perasan tak? Baik, saya nak sebutkan.
Sama ada yang dah tahu, yang belum tahu, yang baru tahu, tolong komen. Tolong komen. 4 benda ni. Yang dah tahu alhamdulillah, yang baru tahu pun alhamdulillah, yang tak tahu lagi mari alhamdulillah. Sebab tu Allah Taala letakkan COD. Tengoklah nanti kat produk tu, sahabat yang minta maaf. Tengok ada tak situ COD. Ada yang ada COD, ada yang tak ada COD. Jadi ada 4 benda ni sahabat. Kita perasan ke tidak ada 4 benda ni? Nampak 4 sikit tapi belum tentu kita dapat lepas. Kalau kita tak dapat nak melepaskan, macam mana kita nak bawa ibadat sahabat? Nak balik, nak mati macam mana sahabat? Macam mana kita nak mati sahabat kalau 4 benda ni kita tak boleh lepaskan diri sahabat? Kawan-kawan semua. Baik. Yang ada kitab boleh tengok. Yang pertamanya dunia. Yang pertamanya dunia sahabat. Yang pertamanya dunia, yang keduanya makhluk, yang ketiganya syaitan, yang keempatnya nafsu. Ini 4 benda ni lah yang selalu datang dekat kita pagi, petang, siang, malam. Benda ni lah yang selalu menghantui perjalanan kita nak melakukan ibadat. Ni 4 benda ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Suraya, tolong komen, tolong bantu tu yang tanya-tanya pasal produk tu. Baik, kita nak bincang satu-satu sahabat, supaya kita nampak, supaya kita tahu, supaya kita faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab benda ni tak dapat tidak, siapa pun mesti kena tahu sahabat. Sebab kita ni semua nak kena balik akhirat ni, tak lama lagi semua kena panggil ni. Semua kena panggil. Tuhan pencipta alam ni, I'm back ustaz. Ada orang datang tadi, alhamdulillah. Alhamdulillah. You come back, alhamdulillah lah. Nanti satu hari kita akan go to akhirat, tak back dah ke dunia ni sahabat. Sampai masa kita ni akan go ke akhirat, dan kita tak akan back dah ke dunia ni sahabat. Ini yang kita nak sembang ni, sembang cerita pasal akhirat ni. Jarang-jarang kita nak sembang benda ni. Kalau tak duduk dalam live macam ni, kalau tak duduk dalam kuliah, tak dengar sahabat. Kalau kita lepak kedai kopi, lepak tepi pantai, dekat padang golf, dekat kopi house kamu, tak ada kita nak sembang benda-benda macam ni. Ni lah masanya. Ni pun mujur taklah bagi taufik saya dan kawan-kawan ni duduk dalam majlis macam ni, dengar sekejap. Mudah-mudahan ni telinga ni, nanti sahabat di hari kiamat, telinga ni jadi saksi. Ya Allah, atas dunia dulu ni aku pernah tadah dengar ilmu yang bermanfaat. Jadi saksi sahabat, telinga kita ni akan bercakap besok di hari kiamat. Telinga kita ni akan bercakap di hari kiamat besok. Mata kita ni bercakap, dia jadi saksi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, lanjut. Yang pertamanya dunia. Dansanya menolakkan dia dunia itu sesungguhnya, iaitu dengan, okey sahabat. Jadi sekarang ni soalannya sahabat. Soalannya sekarang sahabat, saya nak tanya sahabat semualah. Saya nak tanya sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sudah perang 3 suku. Terima kasih Bang Wan. Udah murah rezeki selalu. Sahabat, jadi sekarang ni sahabat ada tak rasa-rasa keinginan, ada rasa tak keinginan nak melepaskan diri daripada penghalang yang pertama ni, iaitu dunia. Siapa yang nak, komen nak. Siapa yang nak, komen nak. Komen nak, bukan komen ya ustaz. Kena rotan ni, tanya lain jawab lain. Kalau saya kata kan ke takkan, jawab kan. Kalau saya kata nak ke tak nak, komen nak. Mudah-mudahan Allah tahu yang kita nak. Bila Allah tahu yang kita nak, Allah akan tolong insya-Allah. Kadang-kadang kenapa tidak datang pertolongan daripada Allah untuk kita nak buat ibadat? Sebab Allah tahu dalam hati kita tidak ada nak. Dalam hati kita tak ada perasaan nak, ingin. Jadi sekarang ni soalannya, adakah keinginan dalam hati kita sekarang ni nak melepaskan diri daripada penghalang yang nombor 1? Kita cerita penghalang yang nombor 1 ni dulu. Penghalang yang kita selesaikan satu persatu masalah insya-Allah. Kita selesaikan satu persatu, kita huraikan, kita sembangkan apa masalahnya, apa puncanya, apa sebabnya, dan bagaimana jalan penyelesaiannya. Komen nak sabar. Kalau dalam room tu kita tahu siapa nak grow account, siapa nak tambah follower cepat komen nak. Siapa nak tambah follower cepat komen nak. Komen nak. Ni siapa nak melepaskan diri daripada penghalang yang pertama ni, komen nak. Nak ustaz, masya-Allah tabarakallah. Jangan, sudahlah.
Nak sungguh, nak. Lagi siapa lagi nak? Komen nak. Mari kita belajar seronok-seronok sahabat. Mari kita belajar santai-santai seronok-seronok. Ceria-ceria. Mahu. Alhamdulillah. Nak. Ya Allah kabul. Ya Allah. Kabul ya Allah. Perkenan ya Allah. Istajib doa'ana ya Allah. Istajib ya Allah doa'ana. Istajib doa'ana ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niaga dunia akhirat lo. Niaga dunia akhirat lo. Amin ya Allah. Kabul ya Allah. Istajib doa'ana ya Allah. Kabulkan doa-doa hajat-hajat sahabat-sahabat ni ya Allah. Sesungguhnya kau mengetahui ya Allah apa yang ada dalam hati kami ya Allah. Kami nak beribadat ya Allah. Kami nak beribadat. Kami nak selamat dunia akhirat ya Allah. Kami nak ibadat kami sampai kepada matlamat dan tujuan ya Allah. Tapi penghalangnya banyak. Kami ni lemah. Kami ni dhaif ya Allah. Kami ni tak ada kuasa ya Allah. Kami ni tak ada daya upaya ya Allah. Melainkan dengan pertolongan kamu. Melainkan pertolongan kau ya Allah. Tolonglah. Pandanglah kepada kami ya Allah. Pandanglah kami ni ya Allah dengan pandangan kasih sayang. Pandangan belas kasihan ya Allah ke atas diri kami ni. Kami ni tak kuasa ya Allah. Kami ni nak jadi seperti kami ni nak melalui perjalanan seperti perjalanan para nabi, para rasul, para awliya illahi solihin yang berjaya nanti di hari kiamat, yang mendapat syurga Allah, yang mendapat redha Allah. Kami pun nak ya Allah. Sebab tu dalam solat kami minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kami nak ya Allah duduk, kami nak lalui, kami nak jalani jalan-jalan yang telah dilalui oleh para nabi, para rasul sehingga mereka itu mendapat redha dan tujuan ibadat sampai kepada tujuan ibadat mereka. Janganlah bimbing kami, janganlah sesatkan kami, janganlah lorong dan dorongkan kami ya Allah kepada jalan-jalan orang yang telah kau sesatkan daripada orang Yahudi, Nasrani, orang kafir, orang munafik, orang musyrikin ya Allah. Tolonglah, bantulah kami ya Allah. Jadi di antara benda ya Allah, tolong lepaskan kami daripada, tolong selamatkan kami, lepaskan kami daripada penghalang yang pertama ni Allah, iaitu dunia. Iaitu dunia. Iaitu dunia. Baik. Jadi bagaimana sahabat? Yang pertama sekali kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan dunia. Kita kena faham dulu apa yang dikendaki dan apa yang dimaksudkan dengan dunia. Dunia ni sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita nak menyelamatkan diri daripada sesuatu, mesti kita kena kenal apa bendanya tu. Kalau kita nak selamatkan diri kita daripada harimau, kita kena tahu harimau tu apa. Baru kita boleh lari. Kalau kita tak kenal macam mana kita nak elakkan diri, nak jauhkan diri. Dunia semua yang tidak membawa kepada kebaikan akhirat. Betul juga. Ataupun dunia-dunia itu sesuatu yang tidak mendatangkan faedah selepas daripada kita mati. Sesuatu yang tidak menambahkan pahala, sesuatu yang tidak memberi faedah selepas daripada mati, sesuatu yang tidak mendatangkan pahala, sesuatu yang tidak menolong ibadat, sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Itulah dunia. Mana contohnya? Mana contohnya? Berseronok-seronok, bersedap-sedap, bermewah-mewah, berlazat-lazat. Itu semua masuk dalam erti kata dunia. Itu semua masuk dalam erti kata dunia. Sekejap ada sekejap. Sebentar. Insya-Allah. Sampai. Tak beritahu. Oh, okey, sorry. Ajab ni ada iklan tadi, ada iklan. Minta maaf lah. Ada grab. Ada grab sampai. Baik. Okey, tu dunia. Air satu. Sah. Allah. Okey Kak Nam dan kawan-kawan yang lain. Dan senyap menolakkan dia itu. Jadi macam mana kita nak menolakkan diri yang daripada dunia tadi? Sesungguhnya itu dengan cara apa? Disunyikan daripadanya. Disunyikan daripadanya. Kita kena line lag pula dah. Lag. Sahabat okey tak line? Sahabat, line okey tak? Tak lag. Okey. InsyaAllah okey.
Lah juga. Okey dah. Okey dah. Okey dah. Sekarang okey. 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 Lanjut Ustaz. Baik, insya-Allah. Okey. Jadi dansanya yang menolakkan dia. Cara kita nak menolak dunia tadi tu. Kita dah faham tadi, dunia ni setiap-tiap sesuatu yang melekakan, yang melalaikan, yang tidak memberi faedah selepas daripada kita mati. Itu yang dikendaki, yang dimaksudkan dengan dunia tadi. Jadi caranya sahabat kita kena apa? Kita kena buat apa ni? Caranya sahabat, caranya iaitu siapa nak tahu? Siapa nak tahu cara nak menyelamatkan diri pada dunia? Siapa nak tahu? Komen nak. Cepat. Siapa nak tahu caranya? Komen nak. Komen nak banyak-banyak. Ni 61 orang. Saya nak tengok ada 61. Nak 61 kali. Jangan tulis nak kali 61 pula. Kan ada yang jenis malas macam tadi. Semua komen di atas lah. Malas nak jawab pula tu. Ni. Nak cepat. Handphone holder ada tak? Handphone holder ada long. Handphone holder ada. Tengok dalam beg kuning tu. InsyaAllah tak sampai RM15 pun kot rasanya. Nanti Alung nak menoreh tu sambil letak. Handphone holder tu. Yang senang sikit. Saya pun nak air. Masya Allah. Pergi buat air sendiri. Jadi siapa yang nak tahu dan ada berasa nak menyelamatkan diri pada dunia ni? Siapa nak tahu? Komen nak. Cepat sahabat, jangan malah-malah. Kami tukar handphone, saya suami. Baik. Tak apa. Tak apalah, itu baru bagus. Suami bagi pinjam handphone kat isteri, isteri bagi pinjam handphone kat suami. Isteri bagi handphone kat suami. Suami jangan bagi kat isteri, jangan. Dah 120 kali nak Ustaz. Mana ada 120 kali, orang baru 65 orang. Mana ada. Saya belum sampai lagi, baru ada 15 orang komen nak. Baru ada 15 orang komen nak. Tapi dia ambil juga phone. Tak apa. Masya Allah, macam-macam. Isteri curi handphone. Masya Allah, tabarakallah. Dia pinjam je tu. Dia bagi remote aircon je. Okey, ramai yang nak. Okey, oleh kerana ramai yang nak tahu, 60 orang tak 2 kali jawab. Mereka dengar sambil masak. Ya tak, ya juga betul-betul. Baguslah dia orang ni. Sejak ngaji ni suka sangka baik. Alhamdulillah. Ada perubahan dah tu, nampak tak sahabat? Ada perubahan dah. Sahabat-sahabat ni sebenarnya dah ada perubahan. Sahabat-sahabat ni semua dah ada perubahan sebenarnya, cuma tak perasan. Alhamdulillah. Dulu tak boleh, nak sangka jahat aje. Nak sangka jahat je, nak sangka bukan aje. Sekarang ni Masya Allah, tabarakallah. Ada kawan yang sedang masak lah, ada kawan yang sedang mengaji lah, ada yang sedang khusyuk lah. Itulah semuanya komen-komen yang baik. Itu tanda-tanda sangka baik. Alhamdulillah. Sebenarnya dah ada perubahan dah dalam diri sahabat-sahabat ni sejak dah mula rapat dengan agama, dengan majlis ilmu. Alhamdulillah. Allah dah bantu, Allah dah tolong. Walaupun tak istiqamah, walaupun tak dapat lagi nak istiqamah, nak sangka baik. Ustaz pun berubah lah, muka lain. Pak Akub. Mana Pak Akub? Berubah muka lain. Macam mana pula muka lain? Siapa Pak Akub? Apa Pak Akub? Apa Pak Akub? Ya ke Pak Akub? Pak Akub tanya bendara. Ni kan nak jumpa Pak Akub, kata selalu tak jumpa saya punya live. Sana pagi ni boleh jumpa ni. Sana pagi ni boleh jumpa ni. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah Pak Akub. Terima kasih hadir Pak Akub. Tu Pak Akub tu. Masya Allah. Rajin mengaji. Tak padan dengan umur, Masya Allah, rajin mengaji. Cara sunyikan dunia. Okey, cara sunyikan dunia.
Okey, sahabat. Lag tak? Lag tak. Sekejap, saya tak baca ni. Lain ustaz ni, hari ni semput pula. Dah ke belum? Tadi kot termasuk wifi tu. Okey. Yang pertamanya, dengan disunyikan daripada dunia. Makna kita nak kena sunyikan diri kita daripada dunia ni dengan makna zuhud. Zuhud ia padanya dunia. Tempon tu tak banyak pilihan ke? Macam tu je. Yang jenis letak kat dada macam tu je. Tapi cuba tengok dalam saya punya TikTok shop lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak kena zuhud. Apa arti zuhud ni sahabat? Zuhud ni maknanya benci. Bencikan dunia. Makna zuhud yang sebenar-benar sahabat. Zuhud ni sifat. Orang yang bersifat dengan zuhud tu dipanggil zahid. Zahidin ni makna orang yang di dalam hatinya ada sifat zuhud. Baik, zuhud ni apa maksud? Zuhud yang sebenar-benar ialah tidak ada keinginan di dalam hati terhadap benda-benda yang tidak mendatangkan faedah akhirat. Mungkin Nabi kena beli kot. Boleh jadi kot long. Ni kat bawah tak apa tadi. Nampak je buku tu. Nanti asap ke kat aku. Tak apa. Okay. Maknanya Allahumma salli ala Muhammad. Zuhud ni makna dalam hati tidak ada keinginan tentang benda-benda dunia tadi. Contoh kalau dalam bab makan. Makan, contohnya kalau makan yang sangkut paut dengan ibadat. Makan dengan sebab ibadat. Kalau makan untuk ibadat, dia tak syarat sedap. Dia tak syarat mewah. Dia tak syarat sedap, dia tak syarat mewah. Ni saya bagi contoh supaya kawan-kawan nanti boleh kiaskan yang lain-lain. Okey, makan yang dinamakan akhirat, makan kerana tujuan apa? Nak mendatangkan sihat kepada tubuh badan. Makanan yang halal. Makanan yang halal, makanan yang menjadi asbab makanan yang menjadi asbab kita boleh sihat. Okey. Jadi nak menjamin kesihatan ni, nak menjaga kesihatan, nak memberi tenaga pada diri kita untuk beribadat, bukan syarat makanan yang mewah-mewah, bukan syarat makanan yang sedap-sedap. Jadi bila dalam bab makan ni, kita nak bermewah-mewah dalam bab makan. Tu jaga. Nak bermewah-mewah dalam bab makan, maka bermewah-mewah dalam bab makan tu, bersedap-sedap dalam bab makan tu yang dinamakan dunia. Sebab dia dah lebih daripada qadar hajat. Untuk ibadat. Meskipun kita makan makanan yang biasa, meskipun kita makanan yang tidak mahal, cukup untuk memberikan kesihatan tenaga pada tubuh badan kita untuk melakukan ibadat. Jadi yang dimaksudkan dengan dunia tadi itu apa? Nak berlebih-lebih dengan makan. Nak berlebih-lebih, makna nak bersedap-sedap, nak berseronok-seronok dengan makanan. Itu contoh sahabat. Itu contoh saya nak bagi tahu. Kalau macam harta benda yang dinamakan dunia macam mana? Harta benda yang lebih daripada qadar untuk kita beribadat. Harta yang kita cari lebih daripada qadar untuk kita beribadat. Lebih-lebih. Kita suka nak simpan banyak-banyak. Kita suka nak, makna kita jadi kebanggaan, nak simpan banyak-banyak. Benda tu bila banyak, kita jadi bangga, jadi sedap, jadi seronok. Itu yang dinamakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang dinamakan dengan dunia tadi tu. Mana nak cari orang zuhud sekarang? Memang susah nak cari. Tapi tidak bererti tidak bererti maknanya kita tak boleh berusaha ke situ.
Kita kena ada usaha ke situ. Walaupun mustahil pada adatnya, tapi tidak mustahil seandainya kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah seperti akhlak Nabi SAW, mustahil kita nak tiru 100% akhlak Nabi SAW, sifat pemaaf Nabi SAW, sifat suka membalas kebaikan kepada orang lain seperti Nabi SAW, mustahil. Tetapi kita wajib berusaha ke arah itu. Kerana usaha kita ke arah itu tu dikira ibadat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makna zuhud ni asal maknanya zuhud. Boleh nak ambil anak sekolah sila. Jadi Allah SWT Muhammad, zuhud ia padanya dan sesungguhnya lazim akan kamu zahid dan bersunyi itu kerana dua perkara. Kenapa kita nak disuruh? Kenapa kita dah order datang tu masih long? Kenapa kita nak kena zuhud daripada yang nama dunia tadi? Ada dua sebab. Kalau kita tak larikan diri kita, kalau kita tak tinggalkan tabiat kita yang suka nak bermewah-mewah, yang suka sangat nak berseronok-seronok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertamanya, dan senyap yang menolakkan dia itu sesungguhnya itu dengan disunyikan diri dan daripadanya, dan zuhud ia padanya. Dan sesungguhnya lazim akan kamu zahid dan bersunyi itu kerana dua perkara. Pertama, salah satu daripada supaya dapat istiqamah bagimu ibadat. Supaya kita dapat istiqamah. Kerana apabila kita leka atas dunia ni, bila kita leka, kita habiskan waktu kita kerana nak menunaikan keinginan hawa nafsu, nak mencari benda yang sedap-sedap, yang lebih-lebih tadi, nak menghimpun harta berlebih-lebih, nak himpun harta sebanyak-banyaknya kerana di situ menjadi kepuasan pada diri kita. Bila kita tengok harta kita banyak, jadi satu kepuasan pada diri kita. Padahal harta-harta yang dalam simpanan kita tu yang belum kita gunakan untuk ibadat itu sebenarnya belum rezeki kita lagi. Sahabat, yang dikatakan rezeki ni yang kita dah ambil manfaat. Yang kita dah ambil manfaat itu rezeki kita. Adapun yang masih dalam simpanan kita, itu belum lagi dinamakan rezeki kita. Itu kata setengah ulama, rezeki-rezeki ni makna benda-benda yang kita dah ambil manfaat daripada dia. Setakat ni duit-duit yang kita dah belanjakan kepada ibadat, itu yang dinamakan akhirat. Adapun duit-duit yang kita tak belanjakan lagi kepada ibadat, itu belum lagi dinamakan rezeki kita, belum. Boleh jadi rezeki orang lain. Boleh jadi rezeki orang lain, boleh jadi orang lain yang dapat duit simpanan kita tu. Tak mustahil sahabat, hari ni kita mati, duit-duit kita tu akan pergi ke orang lain. Padahal kita yang penat bercari pagi, petang, siang, malam, sampai kita tak ada masa dengan Allah, sampai tak ada waktu nak mendekatkan diri dengan Allah, sampai tak ada waktu nak pergi singgah hadir majlis-majlis ilmu, dengan sebab kita sibuk mencari duit pagi, petang, siang, malam. Kita kumpul banyak-banyak, akhirnya bila kita mati, yang banyak-banyak tadi pindah ke tangan orang lain. Dalam keadaan kita tak sempat nak buat ibadat, tak sempat nak mengaji agama, tak sempat nak belajar ilmu fardu ain, sebab dulu masa kita sibuk kita habiskan untuk nak mengumpul benda-benda tadi tu, yang akhirnya pergi ke tangan orang, suka ataupun tidak, pergi ke tangan orang. Betul ke tidak sahabat? Sahabat, betul ke tidak sahabat? Kita penat cari pagi, petang, siang, malam. Kita penat cari pagi, petang, siang, malam. Kita penat cari pagi, petang, siang, malam. Tiba-tiba kita mati, benda yang kita dapat tadi tu pindah ke tangan orang lain. Baik, itu satu cerita sahabat, itu satu cerita. Itu satu cerita, kita dah buang masa kita banyak untuk nak kumpulkan benda-benda yang kita bagi kepada orang lain. Yang kedua, persiapan akhirat kita tu tak ada. Yang tadi tu, yang niat kawan-kawan tadi tu, nak pahala, nak Allah redha, nak selamat daripada azab Allah, nak masuk syurga. Ini jauh sahabat, kita takkan dapat benda-benda nanti. Kenapa? Kerana ibadat yang kita buat tadi salah. Kerana ibadat yang kita buat tadi tak betul. Kerana ibadat yang kita buat tadi tu bukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Sebab kita tak ada masa nak ambil waktu belajar. Kita tak ada masa nak belajar tentang ibadat yang kita buat. Kerana masa kita dah habis untuk kita gunakan apa sahabat? Masa kita dah habis kita gunakan untuk nak mengusahakan, nak kumpul harta banyak-banyak tadi tu. Sahabat, sebab bukan maksudnya orang yang kumpul harta itu hukumnya haram berdosa, bukan. Dengar baik-baik, jangan salah faham apa yang saya nak sampaikan. Bukan saya nak mengatakan orang yang kumpul harta tu hukumnya berdosa, bukan.
Ini amaran daripada agama. Allah memberi amaran, Nabi memberi amaran, syarak memberi amaran, jangan berlebih-lebih dengan dunia. Kerana apabila kita berlebih-lebih dengan hal-hal dunia, hal-hal yang tak ada sangkut paut dengan ibadat kita, jadi masa kita tu akan rugi nanti sahabat. Masa kita akan rugi. Tak payah Pak sahabat sini, tengok sini. Dengar sini sahabat. Dengar sini sahabat. Kita tak payah tengok dalam masa jangka masa panjang. Tak payah kita tengok dalam jangka masa panjang. Kita tengok jangka masa hidup kita hari ni saja. Sehari ke, 2 hari ke, 3 hari ke, 4 hari ke, 50 tahun ke umur kita, 100 tahun ke umur kita. Maknanya sama je. Sama je. Kita buat contoh macam ni. Hari ni 24 jam. Allah bagi kita hari ni 24 jam. Sama seperti orang lain. Ustaz yang berasap tu untuk apa, ini namanya bukhar. Bukhar untuk nak mewangikan ruang-ruang rumah kita. Dia ada bau macam-macam, bau Raudah, bau kat Mekah tu, bau kat Madinah tu. Boleh cuba beli, ada yang kecil tu, set kecil tu 30 lebih tu. Itu untuk percubaan. Yang tak pernah beli bukhar, bakar bukhar, try sekali tengok. Lepas tu mesti melekat nak beli. Mesti melekat nak beli selalu, nak ada selalu. Baik. Okey sahabat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Sargas tengah semangat tu. Jadi baik, okey, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Mana air? Minum sikit. Jadi dalam masa 24 jam tadi. Dalam masa 24 jam tadi, kalau kita gunakan berapa jam, berapa waktu, berapa jam yang kita gunakan untuk mencari dunia tadi, mencari makna harta benda. Berapa jam yang kita gunakan? Katalah kita ada orang yang bekerja 8 jam. Ada orang yang tak cukup 8 jam. Ada orang terpaksa kerja 15 jam. Ada orang terpaksa kerja 10 jam. Jadi dengan sendiri sahabat, dalam masa kita sehari, waktu yang khusus untuk kita nak beribadat, nak mencari ilmu dah tak ada. Nanti masa dengan keluarga lagi, kan? Nanti masa dengan keluarga lagi, nanti masa rehat lagi. Jadi bila waktu yang kita nak perbaiki ibadat kita? Bila waktu yang kita nak beri kepada majlis ilmu? Mana waktu? Mana waktu yang kita nak cari ilmu? Bila masa kita nak cari ilmu? Sahabat, kalau contohnya dalam satu hari kita dah menggunakan 9-10 jam untuk kita mengusahakan mencari rezeki, yang kadang-kadang kita mencari rezeki tadi tu lebih daripada qadar yang sepatutnya. Itu maksudnya. Maksudnya lebih daripada qadar yang sepatutnya, lebih daripada waktu, lebih daripada qadar yang sepatutnya untuk kita nak mencari rezeki. Sepatutnya bagi diri kita ni berapa jam aja. Berapa jam aja yang sepatutnya untuk nak mencari rezeki supaya kita boleh beribadat kepada Allah. Kadang-kadang kita ni, inilah sebabnya bila dalam hati kita tak ada zuhud, bila dalam hati saya tak ada sifat zuhud, bila dalam hati saya tak ada sifat qanaah, saya nak bermewah-mewah, saya nak bermegah-megah, saya nak harta yang banyak, maka saya terpaksa membeli benda yang mahal-mahal, mengambil benda yang ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu yang mahal-mahal, sebab nak menunaikan keinginan hawa nafsu saya. Jadi bila benda-benda tu saya dah ambil, saya dah beli, saya dah berhutang, mahu tak mahu saya kena gunakan banyak waktu saya untuk mencari duit. Sebab nak membiayai tadi tu, nak membiayai kemewahan, kesenangan yang saya sendiri cari. Maksudnya saya sendiri yang cari penyakit. Saya sendiri yang cari penyakit. Saya sendiri yang buat sebab supaya saya ni kena banyak bekerja lebih daripada qadar yang sepatutnya. Sahabat perasan tak apa yang saya cakap ni? Bukan saya nak kata berdosa cari harta benda yang banyak. Cari harta benda yang banyak. Cari harta benda yang banyak. Perasan tak sahabat? Itu sebenarnya salah kita sendiri. Sebab tu Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan ramai gitu Kak Nah. Kita pun sama Kak Nah. Kita pun sama. Kita pun sama. Kita pun sama. Maknanya kita nak menunaikan keinginan tadi. Nak berseronok, nak apa. Tapi akibat daripada tu. Akibat daripada tu yang bahaya.
Akibat daripada tu yang berbahaya. Kita sendiri yang menyibukkan diri kita sebab nak ikutkan kehendak hawa nafsu kita. Itu keinginan kita, sahabat. Boleh. Bateri nak habis, sila. Itu keinginan kita. Belum kita nak ikutkan keinginan isteri kita lagi. Kalau kita sebagai suami, kan contohlah sebagai suami, dia nak kereta hebat, nak pakaian hebat, nak kasut hebat, nak jam tangan hebat, nak apa lagi, cap yang hebat, nak apa lagi, beg yang hebat, nak aksesori kenderaan yang hebat-hebat. Itu kita, sahabat. Itu kita. Dah nanti isteri kita pula, keinginan isteri kita pula, kita nak melayan keinginan nafsu isteri kita pula, yang nak pakai pemewah. Dia pun lebih kurang macam kita juga. Takkan dia nak tengok suami dia saja yang boleh hebat-hebat, megah-megah, lawa-lawa, pakai baju mahal-mahal. Takkan dia tak nak. Mesti dia nak juga. Kita nak kena usahakan pula. Nanti kan anak pula bercakap, mak ayah pakai baju mahal-mahal. Takkan anak-anak kami ni, mak ayah nak belikan baju pasar malam. Takkan kami nak beli baju bandel. Dah tentu nak baju yang branded juga. Jadi mau tak mau kita, bila kita nak tunaikan benda-benda ni, perlukan modal yang banyak. Perlukan duit yang banyak. Bila perlukan duit dan modal yang banyak, sahabat, mahu tak mahu kita kena banyak waktu untuk mencari duit. Kena banyak masa untuk kita habiskan cari duit tadi tu. Sebab nak cover balik, nak bayar balik. Betul tak, sahabat? Jawab sikit, sahabat. Ini kita nak cerita ni biar kita nampak kesalahan kita. Biar kita nampak kesalahan kita sekarang, sahabat. Daripada selepas mati baru kita nampak kesalahan kita. Sebab ni tujuan kita nak baiki. Macam mana cara ni? Sebab sekarang ni kita dah duduk dalam ni. Kita dah duduk dalam perangkap ni. Betul tak, Zaman? Wan Rosli, kita sekarang ni dah diperangkap oleh dunia tadi tu. Kita dah terperangkap. Kita dah tak boleh nak buang dah. Tu yang tak cukup-cukup duit tu. Betul. Banyak kesalahan kita. Betul. Semua. Saya pun sama. Aril, kita sendiri yang menjadikan sebab kita sibuk dengan dunia tadi tu. Jadi mau tak mau aku terpaksa kerja 15 jam satu hari. Aku terpaksa kerja 18 jam sehari. Aku terpaksa kerja lebih daripada waktu yang sepatutnya. Tak cukup dengan kerja biasa, kena buat overtime, kena cari part time. Sebab nak membayar benda-benda ni, nak membiayai benda-benda ni semua. Jadi dengan sendiri, sedar ataupun tidak, masa untuk ibadat, masa untuk akhirat tadi, sahabat, masa untuk akhirat tadi dah tak ada dah. PKP bukti bagi dah cukup. Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa. Allah tunjukkan kelemahan kita supaya kita sedar, supaya kita nampak, aku dah tersilap langkah, aku dah tersilap jalan. Alhamdulillah, Allah tunjukkan. Ya Allah, beri pertolongan, tunjukkan jalan penyelesaian. Ya Allah, selamatkan aku dengan masalah dunia ni. Selamatkan kami dengan masalah dunia ni yang menjadi asbab kami ni terganggu untuk membuat persiapan akhirat. Bila dah tak ada masa, sahabat, tadi contohnya dalam 24 jam tadi, 15 jam kita dah terpaksa gunakan untuk cari duit pagi, petang, siang, malam, sebab nak membiayai kemewahan dan keinginan hawa nafsu kita. Dengan sendiri masa untuk beribadat, nak pergi belajar fardu ain, nak pergi belajar bab solat, sahabat, nak pergi belajar bab solat kita, sahabat, tak ada masa kita nak pergi belajar, nak baiki solat kita, nak tahu solat kita ni betul ke salah. Cara mandi wajibnya betul ke salah, cara niatnya betul ke salah, cara pakai dalam solatnya betul ke salah, cara bacaannya betul ke salah, cara ikhlasnya betul ke salah, akidahnya betul ke salah. Kalau sembahyang berjamaah, macam mana syaratnya, apa rukunnya, apa benda yang membatalkan solat, bagaimana cara nak solat jamaah, apa syarat nak mengikut imam dan sebagainya. Kita tak ada masa nak ambil tahu benda ni. Sebab masa kita dah habis kita gunakan untuk mencari dunia tadi, sahabat. Masa kita dah habis kita gunakan untuk cari duit pagi, petang, siang, malam, kerana nak menunaikan keinginan hawa nafsu kita. Jadi kembali balik kepada tujuan asal kita beribadat tadi. Ada yang komen nak pahala, ada yang komen nak syurga, ada yang komen takut daripada azab Allah, ada yang komen nakkan redha Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi mustahil untuk kita dapat benda ni, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kawan-kawan semua, mustahil kita nak dapatkan benda-benda ni tadi kalau seandainya cara kita beribadat itu tidak seperti yang disuruh oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mustahil kita nak dapat pahala ibadat. Mustahil kita nak dapat kasih Allah. Mustahil kita nak dapat redha Allah.
Mustahil kita nak selamat daripada azab Allah. Mustahil kita nak duduk dalam syurga Allah kalau kita sendiri yang membuat sebab-sebab diri kita jauh daripada Allah. Kita sendiri yang buat sebab jauhkan diri kita kepada Allah. Kita sendiri yang buat sebab agar amal kita tidak diterima oleh Allah. Kita sendiri yang sedang buat sebab agar amal kita salah. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat. Jadi kita renung-renungkan. Cuba kita fikir-fikirkan. Sekarang ni masalah Ustaz, rumah saya dah jual, Alhamdulillah. Jauh pada riba, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Amin, Alhamdulillah. Kita dah zalim. Betul sahabat. Jadi sekarang ni jalan penyelesaian yang kita nak kena cari sekarang sahabat. Sekarang kita kena berusaha cari jalan penyelesaiannya. Jangan teruskan. Kalau sampai mencari benda-benda dunia yang tadi tu, sampai kita tak ada waktu untuk menuntut ilmu yang wajib-wajib, memastikan amalan kita betul, mendapat pahala diterima oleh Allah, kita sekarang ni wajib adjust balik. Sahabat. Wajib adjust balik. Supaya sampai ada ruang dan peluang untuk kita menuntut ilmu, supaya kita boleh beribadat dengan sebenar-benarnya. Jadi sekarang ni, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua kena adjust balik. Belum terlambat lagi. Belum terlambat. Buat apa kita memiliki benda yang lebih-lebih macam tu sahabat? Buat apa kita memiliki benda yang lebih-lebih macam tu sahabat? Yang akhirnya nanti kita akan bagi kepada tangan orang lain. Mati kita, bila kita mati besok, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab tak ada persiapan akhirat. Sebab persiapan akhiratnya salah. Cara buatnya tak betul. Cara buatnya main hentam. Cara buatnya main belasah. Cara buatnya main tiru-tiru orang tanpa kita belajar. Kita tak ada masa belajar. Tak ada masa nak belajar. Bila ajak belajar, tak ada masa. Bila ajak waktu belajar, tak ada masa, tak ada waktu. InsyaAllah nanti belajar. Tapi tak sampai-sampai, tapi kita tak mengaji. Makna tiap-tiap hari kita kena dipermain-mainkan, ditipu-tipu oleh dunia. Setiap hari. Belum terlambat lagi sahabat. Jadi sekarang ni kita adjust balik. Makna tengok mana urusan-urusan dunia yang lebih daripada qadar yang sepatutnya, tinggalkanlah, buanglah. Apa gunanya kita memiliki benda-benda macam ni? Memiliki kemewahan yang macam ni, tidur dalam duit contohnya, tapi bila mati duit tu semua pulang pergi kat orang lain. Kita duduk dalam liang lahat tu, tak ada bawa apa pun. Amalan pun kita tak ada bawa. Macam mana sahabat hari ni, sekarang ni pukul 11.52 ni sekarang ni, berapa bilion orang yang nyawanya sedang ditarik oleh Allah SWT. Sekarang ni sahabat, sekarang ni setiap minit, setiap detik ada kematian sahabat. Setiap minit, setiap detik ada kematian. Kita yang tak nampak. Dan setiap minit juga ada kelahiran yang baru. Setiap minit, setiap detik juga ada kematian. Giliran kita akan sampai. Jadi sampai bila kita nak ditipu, dilekakan dengan dunia yang macam ni? Sampai kita tak ada masa dengan Allah. Sampai kita tak ada masa dengan Allah sahabat. Semua kita mati sahabat. Kita mati sahabat. Sudahlah. Maknanya kita adjust balik. Belum terlambat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Kita tak terlambat lagi sahabat. Dekatkan diri dengan ilmu. Daripada ilmu tu nanti. Terima kasih. Daripada ilmu tu nanti sahabat, Allah akan tolong kita, Allah akan baiki kita, Allah akan tunjukkan jalan. Yang pasti kita sekarang ni kena bersungguh, azam dalam hati, bersungguh nak dekat dengan Allah. Wallazina jahadu fina, siapa-siapa yang bersungguh kepada kami, kata Allah. Siapa bersungguh, faham tak perkataan bersungguh ni sahabat? Dia bukan main-main, dia bukan buat sambil-sambil. Dia bersungguh, tanda-tanda bersungguh ni macam tadi. Dia adjust balik, dia cuba adjust balik. Oh, yang ni benda ni lebih. Kalau aku buat ni, membuatkan aku dah tak ada masa dengan Allah. Membuatkan aku tak ada masa nak solat. Membuatkan aku tak ada masa nak pergi belajar agama yang sangat penting untuk amal ibadat aku tak boleh. Okey, sekarang ni mulai hari ni aku nak kena tinggalkan benda ni. Yang ni mau tak mau aku terpaksa tinggalkan. Sayang setara mana pun aku kena tinggalkan juga benda ni demi akhirat aku. Kena adjust balik sahabat, belum terlambat lagi. Kemudian Allah Ta'ala kata, siapa yang bersungguh, lanahdiyannahum subulana. Allah janji sesungguhnya kami akan tunjukkan jalan. Allah akan permudahkan sahabat. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Adjust balik masa kita. Adjust balik waktu. Yang nak siap-siap,
Jumaat boleh, sila-sila pukul 12. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ejah balik. Bincang dengan isteri kita, bincang dengan anak-anak kita. Bincang, cakap dengan isteri kita, awak, kita ni sebenarnya dah tersilap. Kita sebenarnya dah salah jalan. Kita sebenarnya kita ni dah dilekakan, dah disesatkan oleh dunia. Bagaimana untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan dengan ibadat tadi, nakkan pahala, nak Allah redha, nak Allah sayang, selamat daripada azab Allah. Kita tak akan dapat benda ni kalau kita terus hidup macam ni. Sebab kita tak ada masa dah. Kita tak ada masa nak ambil tahu tentang ibadat. Ibadat, sahabat, kita nak Allah terima, kena ada syarat, kena ada rukun, kena ikut. Bukan buat asalkan buat, sahabat. Akidah kita nak kena pastikan akidah kita betul. Keikhlasan hati kita nak kena betul. Nak kena belajar, kena tahu cara macam mana nak buang penyakit-penyakit hati ni yang menjadi asbab pahala kita tak diterima, tak diberi oleh Allah Ta'ala. Ataupun pahala amal yang kita buat tu dah dihapuskan oleh Allah. Kita kena belajar, kita kena tahu. Masa, sahabat, kena bagi masa untuk belajar, sahabat. Kena bagi masa, tak kisah lelaki, tak kisah perempuan, pekerja ke, manager ke, bos besar ke, Tan Sri ke, Datuk Datin ke, adjust balik. Kita ni sisi Allah sama je. Pangkat tu sekadar dunia je. Bila mati nanti semua tinggal. Mati semua tinggal. Semua kena balut dengan kain. Kena humban dalam lubang tu. Itulah nasib kita besok, sahabat. Jadi jangan lengah-lengah. Usaha. Bukan suruh buang semua keduniaan tu. Adjust balik. Sehingga ada masa untuk kita belajar. Belajar. Nak beribadat tanpa belajar tak boleh, sahabat. Aku nak belajar saja, tak nak belajar. Aku nak beribadat saja, tak nak belajar. Tak boleh. Kena belajar. Imam Ghazali pesan, nombor satu yang nak kena dibuat oleh orang yang nak berubah ke jalan Allah ni, nombor satu, mesti belajar, tuntut ilmu. Jadi sekarang ni ejah balik waktu kita. Kalau waktu kita tu dah banyak kita gunakan untuk dunia, asingkan. Yang lebih-lebih tu tinggalkan, supaya ada masa untuk kita dan anak bini kita belajar, ambil tahu, ambil faham tentang agama. Supaya amalan kita yang kita buat tu nanti betul. Bila betul baru Allah terima, sahabat. Bila cara buatnya betul, baru Allah boleh terima. Bila Allah terima, baru dapat pahala. Bila Allah terima, baru dapat redha. Bila Allah Ta'ala terima, baru Allah selamatkan kita daripada azab neraka Allah. Tapi kalau dalam keadaan kita buat tapi salah, Allah tak terima, macam mana nak dapat kasih Allah? Macam mana nak dapat pahala? Macam mana nak beratkan timbangan amal? Macam mana nak selamatkan diri kita daripada azab neraka Allah? Kalau cara buatnya salah. Jadi sekarang ni, masalahnya sekarang ni, kita semua ni ramai yang tak nak belajar agama secara khusus. Faham elok-elok maksud yang saya kata belajar agama ni fardu ain. Sahabat, mengaji, berkitab, berguru, bertalaki, belajar satu persatu, bukan dengan ceramah-ceramah umum. Ceramah-ceramah umum itu juga majlis ilmu, tetapi penyampaian di situ terlalu umum, dia tak khusus dalam satu-satu ibadat. Kita tak akan pandai cara solat, kita tak pandai cara mandi wajib, kita tak akan pandai cara nak membersihkan hati kalau sekadar mendengar ceramah-ceramah umum begitu. Ceramah-ceramah umum tu untuk nak membangkitkan kesedaran. Adapun untuk memperbaiki dan memperbetulkan ilmu, pengajian fardu ain secara khusus, mesti kita kena buat. Jazakumullah bima ataitum. Dia tu nampak tadi apa melintas layan kek. Terima kasih. Jazakumullah bima ataitum. Sahabat, bila lagi sahabat? Bila lagi? Saya nasihatkan, ada kata yang dalam ni ada kawan-kawan yang Allah Ta'ala beri kelebihan, tentang keduniaan, Allah bagi keluasan harta. Seandainya keluasan harta kalian tidak melekakan kawan-kawan saat kalian daripada belajar, tak apa, alhamdulillah, teruskan. Supaya apabila kalian tu menjadi orang yang diberi rezeki yang luar oleh Allah, kalian kenal Tuhan, hati kalian bersih, kalian akan jadi seperti para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Azman, kita kena adjust waktu kita. Kita kena adjust waktu kita. Adjust balik supaya jangan tinggal majlis ilmu. Belajar saja sahabat fardu ain. Belajar tauhid, belajar fiqh, belajar tasawuf, belajar tajwid. Daripada 4 ilmu ni nanti Allah akan tunjukkan yang lain-lain. Allah akan tunjukkan yang lain-lain, sahabat. Tinggalkan dulu ilmu fardu kifayah tu nanti. Fardu kifayah nanti dulu. Tumpu fardu ain dulu, sahabat. Dengarlah saya cakap saya ni. Kecuali orang yang dah lepas fardu ain. Orang dah lepas, dah beres dah masalah fardu ain, tak apalah. Macam kita ni, kebanyakannya walaupun usia kita dah banyak, sebenarnya fardu ain kita tak lepas lagi, sahabat. Kita ingat fardu ain ni pelajaran budak-budak kecil. Kita ingat fardu ain ni pelajar budak tadika. Kita ingat fardu ain ni budak sekolah rendah. Tak, fardu ain ni luar, sahabat. Ikhlas tu fardu ain. Sabar, takwa, ibadat, ini semua fardu ain. Akidah yang betul fardu ain.
Banyak lagi yang kita tak faham akidah yang betul. Macam mana kita nak mengaku yang kita dah lepas fardu ain? Macam mana sahabat? Banyak lagi yang mandi wajib salah. Macam mana kita nak mengaku kita dah lepas fardu ain? Banyak lagi yang rukun qauli dalam sembahyangnya salah. Macam mana kita nak mengaku yang kita dah lepas fardu ain? Bacaan betul dalam solat tu fardu ain, bukan fardu kifayah. Bukan maksudnya bila imam baca betul kita baca salah tak apa. Dah. Banyak lagi sebenarnya sahabat. Jadi sekarang ni, mulai hari ni marilah sama-sama kita azam, belum terlambat lagi. Azam risau bimbang tentang amal. Risau bimbang tentang akhirat kita. Mudah-mudahan boleh mendekatkan diri kita kepada Allah yang tak nak belajar, nak belajar, yang jauh daripada ilmu, nak dekat dengan ilmu, yang sibuk dengan dunia, supaya adjust waktu, tinggalkan dunia yang lebih-lebih tu yang ganggu akhirat. Yang lebih-lebih dunia yang lebih-lebih ganggu akhirat, tinggalkan. Dunia yang tak ganggu akhirat, silakan, tak ada masalah. Bukan maksudnya kena buang semua. Bukan maksud kena buang semua. Ejah balik. Boleh jadi dalam ni ada yang senang, ada yang kaya, ada yang mewah. Ejah balik sahabat. Apa gunanya kemewahan yang kita dapat tu? Menjadi asbab kita kehilangan kemewahan akhirat yang Allah nak janji, nak bagi pada kita sahabat. Kesenangan akhirat tu nanti bila Allah bagi, kesenangan Allah bagi dalam kubur tu bila dapat, dia takkan lepas dah sampai bila-bila. Takkan ada orang lain yang boleh berhak ambil kesenangan akhirat kita tu besok. Tak ada. Tapi ambil kesenangan akhirat kita tu besok. Tak ada. Tapi ambil kesenangan akhirat kita tu besok. Tak ada. Tapi kita kena bagi kat orang lain. Sahabat, baik laki, baik perempuan, belum terlambat lagi. Kita semua ni Allah sayang. Allah sayang semua. Yang solat, yang tak solat, yang dedah aurat, yang gaul bebas, yang duduk pub, yang naik kelab. Apa lagi? Allah sayang. Allah sayang. Tandanya mana? Sebab Allah tak ambil nyawa kita. Sebab Allah tak ambil lagi nyawa kita dalam keadaan terkejut. Allah tak ambil nyawa kita dalam keadaan kita terkejut dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah tak ambil lagi nyawa kita dalam keadaan kita macam ni sahabat. Sebab Allah nak suruh kita berubah. Sebab itulah Allah singgahkan sahabat-sahabat dalam live yang macam ni. Bukan saya, bukan sebab saya dah. Sebenarnya ada benda yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Ada benda yang Allah nak masukkan dalam hati kita. Ada benda yang Allah nak masukkan dalam hati kita. Ada benda yang Allah nak masukkan dalam hati kita. Nabi sendiri yang memberitahu, Nabi sendiri yang memberitahu bahawasanya ilmu itu tidak akan diberi kepada orang-orang yang akan bakal mendapat kecelakaan. Ilmu yang manfaat tidak akan diberi kepada orang yang bakal mendapat kecelakaan. Ilmu yang manfaat ni hanya diberi oleh Allah untuk orang yang bahagia sahaja. Jadi sahabat-sahabat ni saya yakin, sahabat-sahabat ni lah di antara orang-orang yang Allah maksudkan, yang Nabi maksudkan orang yang bahagia. Kerana sahabat sedang duduk dalam majlis ilmu. Sahabat sedang duduk dalam majlis ilmu. Saya sebagai asbab. Sebenarnya hakikatnya Allah lah yang nak menyampaikan ilmu ini kepada sahabat dalam hati-hati sahabat. Sebab Allah nak selamatkan kita ni semua daripada kecelakaan yang berkekalan selama-lama di hari kiamat besok. Sebab tu Allah singgahkan kita. Mudah-mudahan terbuka hati kita, terbuka fikiran kita betapa pentingnya akhirat. Supaya Allah Ta'ala membukakan kesedaran betapa jahilnya kita. Kerana kita ni dah ditipu oleh dunia berpuluh-puluh tahun dah. Sehingga nyawa kita dah nak habis dah. Umur kita dah tak lama dah sahabat. 12.30 kita berhenti insya-Allah. 12.30 kita berhenti. Nanti lepas Zuhur pukul 2.30 insya-Allah sambung balik insya-Allah. Ada? Jadi tak terlambat lagi sahabat. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dekatkan diri dengan majlis ilmu. Dekatkan diri dengan majlis ilmu. Ejah balik waktu kita mencari rezeki. Menuntut ilmu ni sahabat, saya nak bagi tahu, saya nak ajar sikit lah. Tapi sahabat-sahabat yang ada yang dah tahu dah. Bukan syarat setiap hari. Yang terbaiknya setiap hari kita duduk dalam kuliah. Tapi kalau tak boleh setiap hari, seminggu ada 7 hari, pastikan ada 6 kali. Kalau tak dapat, pastikan 6 kali, dapat 5 kali, 4 kali, 3 kali, seminggu sekali pun tak apa. Untuk permulaan nak dekatkan diri kita kepada kelas pengajian yang secara khusus. Macam hari Minggu kita tak bekerja, buat kelas. Panggil orang-orang yang boleh mengajar, yang akidahnya betul, syariatnya betul, panggil datang ke rumah kita. Allah dah bagi
kita duit. Allah bagi kita duit, gunakan untuk ibadat, gunakan untuk akhirat. Bagi sagu hati kepada guru yang kita panggil tu, supaya boleh mengajar kita dan anak bini kita tentang ilmu, tentang amal. Supaya jangan bakhil untuk kita nak belajar. Sahabat, memang kita tak ada masa nak pergi surau masjid sebab waktu kita bekerja tak sama. Sebab waktu kita nak bekerja tu tak sama. Jadi gunakan jalan lain. Guna jalan lain. Panggil, jangan berasa bakhil, jangan berasa kedekut, jangan berasa sayang dengan duit. Kita nak bagi sagu hati kepada guru yang boleh mendidik, membetulkan perjalanan kita. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, tu kasih sayang Allah tadi kita. Teruskan, mudah-mudahan istiqamah semuanya, insya-Allah sahabat. Ejah balik. Sebab ni kita sedang membincangkan benda yang menjadi penghalang akhirat, penghalang ibadat. Nombor satu sekali dunia. Ini nombor satu yang saya dan kawan-kawan semua nak kena hadapi. Tak kisah yang miskin, yang sederhana, yang kaya-raya, yang mewah, sama juga. Sama juga sahabat. Sama. Laki-laki, perempuan, sama. Ini ujian yang nombor satu yang kita kena hadapi. Kalau kita tak lepaskan diri daripada nombor satu ni, jangan harap amalan kita betul dan diterima oleh Allah. Jangan harap kita akan dapat memiliki amal yang sempurna. Jangan harap sahabat. Jangan harap. Jangan harap. Takkan sempurna amalan kita. Takkan sempurna. Jadi, mau tak mau kita kena takkan sempurna. Jadi, mau tak mau kita kena takkan sempurna. Jadi, mau tak mau kita kena untuk aku tinggalkan dunia yang lebih-lebih ni. Bagi taufik kepada aku ya Allah, beri kekuatan kepada aku ya Allah untuk meninggalkan dunia yang lebih-lebih ni, yang mengganggu akhirat aku ya Allah. Beri kekuatan. Aku lemah, aku dhaif, aku tak kuasa ya Allah. Aku tak boleh nak tinggalkan dunia ni kalau kau tidak tolong aku ya Allah. Tolonglah, berilah petunjuk. Minta sungguh-sungguh dengan Allah. Minta sungguh-sungguh dalam sujud yang terakhir tu. Minta sungguh-sungguh dalam hati kita. Minta sungguh-sungguh. InsyaAllah tak mustahil. Lambat cepat akan datang pertolongan Allah. Kita semua nak jumpa nanti dalam syurga. Kita semua nanti nak bertemu kembali dalam syurga di tempat yang aman, damai, selamat, bahagia, kaya, mewah dan sebagainya. Jadi sekarang ni dunia ni lah kita nak kena usahakan. Betulkan balik. Ad-dinun nasihah sahabat. Agama itu nasihat, saling ingat mengingati, nasihat menasihati. Bukan saya cakap ni maknanya saya orang soleh, saya orang bertakwa, saya dah betul, saya dah baik dah. Hati saya banyak masalah lagi. Hati saya masih kotor lagi, banyak lupa leka lalai lagi, sombong, ujub, riak dan sebagainya ada lagi dalam diri saya. Tapi sebagai tanggungjawab, sebagai sesama muslim, mukmin, Nabi pemerintahkan, Allah Taala memerintahkan agar kita saling mengingati, saling menegur. Bukan dengan niat kita berasa takabur, kita baik, ujub, kita baik dah. Sama-sama nak mengorak langkah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menghijrahkan diri kita kepada Allah zahir dan batin, rohani dan jasmani, supaya amalan kita semakin hari semakin baik, semakin banyak diterima oleh Allah. Itu niat dan tujuannya. Bukan sebab saya nak kata saya baik. Siapa baik sahabat? Tak ada. Tak ada. Hati kita banyak masalah. Tapi dengan berjamaah begini, mudah-mudahan dengan ada kumpulan yang macam ni, dengan ada yang kawan-kawan yang begini, yang saling suka mendoakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita semua. Jangan bergaduh dengan sebab dunia. Jangan bergaduh, jangan berperang, jangan bergaduh, jangan berselisih faham, jangan saling berdengki kerana dunia sahabat. Dahlah tadi ditipu kita, dahlah tadi dihabiskan masa kita, kemudian dengan sebab dia pula kita bergaduh sesama adik-beradik, bergaduh sesama ipar duai, bergaduh sesama kawan-kawan sebab dek dunia tadi. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.